Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan yang dihormati sekalian. Sekali lagi. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini dua perfume yang saya duk pakai sekarang ini, yang saya sentiasa pakai bila saya berjumpa dengan YB, berjumpa dengan datin-datin, datu-datu dan sebagainya. Saya akan pakai dua perfume ini. Saya letakkan di dalam beg kuning the TikTok saya The Twin TV. Saya letakkan kedua-dua. Yang paling saya rekomen adalah ini. Nafas Kudus daripada Habib Al-Madinah daripada Dubai UAE. Ini orang-orang kayangan di Dubai yang pakai, tapi bila datang Malaysia harga dia jadi harga rahmah. Sekarang ada promosi, boleh bertahan. Orang tanya ini berapa lama boleh bertahan nih? Dia boleh bertahan sampai 2-3 hari di baju. Dan sampai anda cuci baju, basuh baju, dia masih tahan di sana lagi, wangi betul. Sangat-sangat berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Cuba macam mana rasa orang Dubai pakai minyak wangi. Barulah rasa, begini Dubai punya minyak wangi. Okey, beli sekarang di beg kuning. Anda boleh pilih antara dua ni, kedua-duanya wangi. Okey, kita cerita tentang fitnah memfitnah ni. Sampai orang bagi komen, orang masukkan di dalam komen, di dalam video saya sampai kata apa? PAS dan fitnah tak akan berpisah. Ini terlalu random ni. Ini terlalu keras juga, tapi ada juga kebenarannya. Betulkah PAS dan juga fitnah tidak dapat dipisahkan? Setiap kali kalah fitnah, setiap kali ada fitnah, setiap kali kalah fitnah, yang selalu kena adalah orang PAS. Yang hairannya orang-orang PAS ini bukan tak pandai-pandai juga. Kita sebut secara spesifiknya Dr. Siti Mastura lah. Dr. Siti Mastura ni dia seorang doktor PhD. PhD dia daripada Universiti Tempatan yang memang diiktiraf. Dia memang hebat. Tapi entah macam mana bila dia masuk PAS, otak dia jadi otak PAS. Otak dia jadi otak PAS yang memang sudah dikenali bahawa sudah banyak pemimpin PAS yang kalah fitnah. Dia memfitnah. Yang paling pelik lagi apabila rujukan-rujukan yang diambil, sumber-sumber yang diambil adalah sumber-sumber yang sampah. Sumber-sumber sampah yang tidak pun ada credibility, yang tidak pun boleh dijadikan sebagai satu sumber yang sahih. Dr. Siti Mastura ni, dia ada doktor. Tahu tak macam mana boleh dapat doktor? Bukan senang. Doktor ni kena buat research, kena buat kajian, kena baca buku, bila dia bagi satu fakta tu, dia kena bagi sebab disebut sebagai reference book, data-data yang dapat dari mana. Dia akan sertakan semua data tu sekali dengan ISBN number, semua ditulis di mana, dicetak di mana, tahun bila, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, ISBN number, semua ditulis. Mesti disiasat, kemudian kedua mesti dilihat faktanya benar atau tidak. Baru boleh diterima sebagai satu sokongan hujah. Ataupun salah satu daripada yang dibangkang oleh dirinya sendiri. Tapi yang peliknya, dalam kes Lim Guan Eng, dalam kes Lim Kit Siang dan Teresa Kong, boleh-boleh dia ambil buku yang tidak tahu pun kewajudan dia ada ke tiada, ISBN number pun tiada, apa-apa pun tiada, tidak disahihkan dia punya ni. Aduh, kesian. Akhirnya dia kena bayar berapa? 825,000 kepada ketiga-tiga orang itu. Aduh, suka betul menderma kepada DAP. Suka betul menderma kepada DAP. Lepas tu yakin pula tu dengan fakta tu, bila kena pergi dekat parlimen, bukan main lagi dia kata ni, kata itu, seolah-olah tak salah pun. Ada yang paling kesian apa tahu? Yang paling kesian, dialah satu-satunya perbicaraan yang tidak mendapat perhatian daripada PAS. Seolah-olah PAS memang sudah tahu ini memang tiada harapan. Ini memang tiada harapan menang. Ini memang sohi-sohi kalah. Sohi-sohi kalah. Bila sudah kalah, bisinglah paci-paci ni.
bising paci-paci, maci-maci, nenek-nenek kata ini semua tak betul, ini semua ini tidak sempat dapat bukti. Itulah sebelum kau cakap kau keluarkan dulu bukti. Bila sudah jadi masalah baru kau mau nangis, apa guna lagi? Ya. Oke, jadi dengan itu saya ingin nasihatkanlah. Ingin nasihat kepada semua manusia di Malaysia ini berhenti buat fitnah. Fitnah itu dosa. Fitnah itu dosa. Nah, dosa masuk neraka kecuali engkau memang suka fitnah. Kecuali engkau memang hobinya memfitnah. Oke? So, tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Jangan lupa tekan ini di beg kuning di TikTok saya. Beli sekarang dengan promosi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah nasib terakhir di dalam usia terakhir Tun Mahathir? Adakah Tun Mahathir akan menjadi banduan? Adakah Mahathir akan menjadi manusia yang diingat sebagai manusia paling tak disuka di Malaysia pada hujung usianya? Yang pada mulanya sangat dihormati kerana dia Perdana Menteri yang hebat. Tapi akhirnya dia dibenci kerana telah menjual kedaulatan negara. Wah, itu semua persoalan. Sebelum kita teruskan, saya ingin promosi 2 produk perfume. Pertama daripada Nafas Kudus, daripada Madinah. Daripada Madinah, ini daripada Dubai UAE. Ini keluaran daripada Habib Al-Madinah. Ini sangat wangi ya, sangat wangi. Boleh bertahan sampai 2-3 hari di baju. Dan setiap kali jumpa dengan datin YB Adun, saya akan pakai yang ini. Okey, sangat berbaloi, tahan lama dan murah. Dibanding dengan kualiti dia dalam murah. Di Dubai dia punya harga ini mau dekat-dekat 600-700 ringgit. Tapi di Malaysia kita boleh beli dengan harga yang murah. Sangat-sangat murah, harga Rahmah Madani. Kedua, bagi anda yang mau budget lagi, boleh beli ini Noble Black daripada Lancome. Noble Black dari Lancome. Kedua-dua ini ada di TikTok saya. Di beg kuning di TikTok The Twin TV. TikTok The Twin TV di beg kuning. Jangan tunggu lama-lama kerana harga dia akan naik. Sentiasa naik. Okey? Baik. Mahathir. Saya melihat sosok orang tubuh yang sudah tua nih, 98 tahun sekarang. 99 pun, mau dekat 100 sudah. Dia bakal berdepan masalah yang paling teruk dalam sejarah Malaysia. Belum pernah ada pemimpin Malaysia yang didakwa macam dia, yang macam Mahathir, yang mana didakwa telah menyebabkan Malaysia kehilangan kedaulatan kepada beberapa pulau. Setelah saya tengok, anda pernah tengok tak dia punya peta tu? Ini saya sisipkan peta dia. Setelah saya tengok sisipan peta jarak di antara Singapura, Malaysia dengan pulau-pulau ini, kita sangat-sangat dekat. Berapa batu nautika saja daripada Malaysia, daripada Johor. Dibanding dengan Singapura, jauh tau. Hampir 2-3 kali ganda jauh dia. Tapi yang dapat ialah Singapura. Kenapa? Kerana Mahathir telah membatalkan rayuan itu kepada ICJ. Dan akhirnya Singapura menang. Inilah yang menyebabkan kebawa duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pada waktu itu. Dan sekarang ini Agong, ya, Agong kita kecewa kerana kehilangan ini Pulau Batu Putih, Tubir Selatan dan Batuan Tengah. Jadi
Memang patutlah, memang patut berasa pelik. Apabila yang sepatutnya kalau ikut geografi pun Malaysia lebih layak untuk dapat ini. Tapi entah macam mana tiba-tiba Singapura pula yang dapat. Entah macam mana tiba-tiba Mahathir telah rasa minder. Tiba-tiba Mahathir rasa minder. Tiba-tiba Mahathir rasa, oh tak boleh menang dan dia batalkan niat di hati. Itu yang pelik tu. Itu yang pelik yang menyebabkan orang tertanya-tanya. Dan paling pelik lagi ialah dia buat keputusan tanpa ada orang yang bagi dia nasihat ke apakah. Dia bagi orang cuti, peguam negara pergi cuti. Lepas itu tiba-tiba dia buatlah keputusan tu. Itulah yang menyebabkan semua itu menjadi pelik. Okey, so adakah Mahathir bakal akan menjadi banduan paling terhormat di Malaysia? Kita tidak pasti, kita tunggu sajalah. Kita tunggu saja, tapi saya sebagai rakyat Malaysia menginginkan keadilan, menginginkan kebenaran. Apa sebenarnya yang berlaku? Kalau Mahathir perlu didenda, denda saja. Kalau Mahathir perlu dipenjara, penjara saja. Seperti orang yang lain juga. Kenapa Najib boleh dipenjara, Mahathir tidak boleh penjara kah? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.